Malam ini saya nak bacakan beberapa hadis Nabi SAW tentang ketaatan anak-anak kepada mak ayah. Setara mana dia punya taat anak-anak kepada mak ayah dan bagaimana kedudukan anak-anak yang tak bersungguh-sungguh dengan mak ayah dia. Tuan-tuan muslimin muslimat, adalah hadis yang panjang menyatakan berbakti kepada ibu bapa ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. As-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bidahil khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din, alimna ta'wil, wahdina as-siratikal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kurniakan kepada kita ni kesempatan masa berubah tahun, masuk tahun 2024. Alhamdulillah, kita masih lagi berada di rumah Allah, masih lagi istiqamah berada di rumah Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan ya, orang yang istiqamah berada ke rumah Allah ni, yang tetap sembahyangnya di masjid, yang terus jaga ibadah dia, Nabi kata adalah hadis, awwalu salasatin yadkhulunal jannah. Ada 3 orang yang terawal dipanggil oleh Allah untuk masuk ke syurga. Antaranya siapa? Kata Nabi, wa abdun yu'addi haqqa mawalih atau kama qala, seorang hamba yang menyempurnakan hak Tuhannya, hak Allah Ta'ala. Orang yang bersungguh-sungguh menyempurnakan hak Allah Ta'ala ni, hari kiamat nanti dia yang terawal, dia akan masuk ke dalam syurga. Mudah-mudahan tuan-tuan muslimin muslimat, kita semua ni dapat sama-sama masuk ke dalam syurga insya-Allah, dengan sebab kita jaga hak Allah Ta'ala. Tuan-tuan muslimin muslimat, malam ini saya nak bacakan beberapa hadis Nabi SAW tentang ketaatan anak-anak kepada mak ayah. Setara mana dia punya taat anak-anak kepada mak ayah dan bagaimana kedudukan anak-anak yang tak bersungguh-sungguh dengan mak ayah dia. Tuan-tuan muslimin muslimat, adalah hadis yang panjang menyatakan berbakti kepada ibu bapa ni.
حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل قال سئل علي هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة قال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس إلا ما في قراب سيفي ثم أخرج صحيفة فإذا هي مكتوب لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من سرق منار الأرض لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا. Daripada Abu Tufail radhiyallahu anhu telah berkata, satu ketika Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ditanya, apakah Nabi SAW telah mengkhususkan kalian dengan sesuatu yang tidak dikhususkan dengannya akan manusia seluruhnya? Beliau telah menjawab, Rasulullah SAW telah bersabda, Rasulullah SAW tidak mengkhususkan kami dengan sesuatu yang tidak dikhususkan dengannya akan manusia melainkan apa yang ada pada sarung pedangku ini. Kemudian beliau mengeluarkan satu lembaran yang termaktub padanya. Kata Nabi SAW, Allah telah melaknat sesiapa yang menyembelih kerana tujuan selain daripada Allah. Allah telah melaknat sesiapa yang mencuri batas-batas sempadan tanah. Allah telah melaknat sesiapa yang melaknat kedua ibu bapanya. Dan Allah telah melaknat sesiapa yang membantu, yakni melindungi orang yang membuat kerosakan di muka bumi. Kata Nabi SAW, hadis ni sahabat cerita, Nabi sebut ada orang yang Allah laknat secara khusus dengan beberapa dosa. Dan daripada hadis ni Nabi kata antara orang yang Allah Ta'ala laknat adalah anak-anak yang sewaktu hidupnya dia yang derhaka kepada ayah ibunya. Kata Nabi, Allah laknat anak-anak yang sebegini. Apa maksud laknat di dalam Islam? Laknat dalam Islam maksudnya apa? Dia jauh daripada rahmat Allah Ta'ala. Rahmat ni maksudnya apa? Kasih sayang Allah, penjagaan Allah. Siapa yang mula dah ada bibit-bibit derhaka kepada mak ayahnya, sebenarnya dia telah menjarakkan dirinya untuk nak mendapat kasih sayang Allah Ta'ala. Bila tak dapat kasih sayang Allah, maknanya Allah Ta'ala benci. Bila Allah benci satu hamba ni, apa yang dibuat dekat muka bumi ni dah tak ada apa erti dah dekat situ. Itulah masuk laknat dekat situ. Dan nak menyelesaikan kes ni, nak bagi settle benda ni, tak ada cara lain. Memang anak-anak kena pergi menghadap mak ayahnya, kena minta maaf daripada mak ayahnya. Sebab direct Nabi dah kata, selama mana anak ni dilaknat, dia dilaknat oleh mak bapak, selama itulah Allah melaknat anak-anak ni. Sebab tu anak-anak kita ni, tuan-tuan dan puan, kalau yang masih ada lagi mak ayah, yang masih memiliki lagi mak ayah, jangan anggap mak ayah yang dah tua tu, yang dah tak tahu apa-apa, yang dah tak sedar apa-apa pun, yang tak ada ilmu tentang dunia pada hari ni, jangan diperlekeh-lekehkan ilmu dia. Jangan diperlekeh-lekehkan kehendak dia. Walaupun dia mungkin tengah sakit. Walaupun mungkin ada ibu-ibu ayah kita ni yang kadang-kadang yang nyanyuk, tak sedar apa yang dia buat, apa yang dia cakap. Hadis nak beritahu, Allah melaknat anak-anak yang melaknat ayah ibunya. Memang mak ayah tu sakit, dia tak tahu pun apa dia cakap, dah nyanyuk dah. Jangan jadikan cerita nyanyuk dia tu bahan cerita dengan adik-beradik lain. Jangan jadikan mak bapak kita bahan cerita boleh borak dengan orang lain. Jangan sampai buka aib mak ayah. Sekalipun benda tu betul, selagi boleh jaga aib mak ayah, walaupun hakikatnya memang dia dah nyanyuk dah, memang ada yang dia buat tu benda yang tak betul. Tapi sebagai anak, apa kata Nabi? Bila Nabi kata Allah laknat anak-anak yang melaknat mak bapak ni, maksud laknat dekat situ bukanlah caci maki semata-mata. Caci maki itu dah kemuncak kepada laknat Allah Ta'ala.
Ini cerita, dia buka aib mak ayah dia. Cukup dah, habis kat situ dah. Dia borak je lah kan dengan kawan-kawan dia. Mak bapak aku tu borak kan. Kencing pun terabur, berak pun terabur dia tu. Dia tak ingat lah apa dia buat dia tu. Percakapan dia tu, kalau didengar oleh ayah kita, mak yang sakit, ayah dengar. Oh, senang betul lah nak aku bercerita pasal maknya. Mak tu siapa? Isteri kepada ayah. Apa perasaan ayah tu? Dia punya rasa dia macam tu. Walaupun hadis ni kata laknat ni lebih kepada caci maki, tapi jangan sama sekali buka ruang. Jangan sama sekali buka ruang yang menyebabkan ayah atau ibu terasa. Ruang tu tuan-tuan. Dan kita kena ingat dalam hadis yang lain. Hadis daripada riwayat Imam Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, raghima anfuh, raghima anfuh, raghima anfuh. Qalu ya Rasulullah, man? Qala man adraka walidayhi 'inal kibar aw ahadahuma fadakhala an-nar. Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, sungguh hina, sungguh hina, sungguh hina. Nabi ulang 3 kali perkataan hina, sungguh hina kata Nabi. Tuan-tuan muslimin muslimat, dalam hadis kalau Nabi ulang satu perkataan tu 2 atau 3 kali, 2 atau 3 kali, ulama hadis kata apa? Ini signal yang Allah, yang Nabi nak beritahu dekat kita, benda ni memang Allah sangat benci, Allah sangat laknat. Bila Nabi kata sungguh hina, sungguh hina, sungguh hina, 3 kali Nabi sebut. Baginda SAW telah bersabda, sahabat bila nak dengar Nabi kata sungguh hina, sahabat tanya dekat Nabi, wahai Rasulullah, man? Siapa yang engkau maksudkan yang sungguh hina itu? Sampai 3 kali kau ulang ya Rasulullah. Baginda SAW telah bersabda, sesiapa yang sempat melihat kedua ibu bapanya masih hidup atau salah seorang daripada keduanya ketika sudah tua, lalu tetap dia masuk neraka kerana tidak mengambil peluang berbakti kepada kedua-duanya, atau salah seorang daripada kedua-duanya. Raghima anfuh, anfuh tu hidung. Raghima anfuh ni maksudnya apa dalam hadis ni tuan-tuan? Maksud lebih kurang Nabi kata, kotorlah hidung orang tu, berdebulah orang tu, berdebu muka dia. Nabi nak beritahu muka orang kalau kotor berdebu ni orang hina. Hina kau ni. Nabi kata siapa yang hina tu? Sahabat tanya siapa yang hina? Yang hina ni anak-anak, dia hidup bersama mak ayahnya. Ketika mana maknya dah tua, dia hidup dengan ayah ibunya. Tapi hari kiamat kata Nabi, inilah anak-anak yang dicampak dalam neraka. Kenapa anak itu dicampak dalam neraka? Sebab dia tak ambil peluang untuk berbakti kepada mak ayah dia. Tak nak rebut peluang. Sepatutnya sebagai anak, dia dengar mak bapak sakit, dia ada katalah 5 orang anak. Dalam 5 anak, dia anak yang pertama yang offer untuk nak bawa pergi ke hospital. Dia yang offer, duduk kat rumah saya lah mak, dia saja gemak dekat rumah. Nabi nak cari anak yang macam itu. Tapi anak yang sangat hina ni, dia tahu mak bapak dia sakit, dia tahu mak bapak tak sihat, tapi dialah anak mula-mula sekali yang menolak nak jaga mak bapak dia. Dia yang menolak nak menjadikan rumah tempat mak bapak dia tinggal. Dia cari alasan nak melepaskan diri daripada jaga mak ayah dia. Nabi kata dekat anak ni, hina sungguh engkau ni, kata Nabi. Hina sangat engkau ni. Hinanya engkau ni, memang tak ada ruang syurga untuk engkau. Bagi anak yang menolak mak bapak, yang tak nak rebut peluang nak menjaga mak bapak yang sakit. Sebab tu sebagai anak, bila tahu mak ayah tu sakit, mak ayah ada masalah, apa-apa saja mudarat yang ada pada mak ayah, anggaplah sebagai anak, itulah rezeki anak nak berbakti kepada mak ayah. Dia semua anak kena rasa macam itu. Mak ayah masih hidup, ni cerita mak ayah masih hidup. Sakitnya mak ayah, itu ruang Allah nak bagi kita masuk syurga
dengan jalan yang sangat mudah. Rebut ruang tu tuan-tuan. Walaupun mak bapak kita masih ada yang sakit tu, mak bapak masih ada. Pada mata kita, bapak boleh jaga mak. Tapi pada mata Allah, pada mata Nabi SAW, pada pandangan Allah, bukan macam itu. Ada bapak kau sekalipun, apa kerja kau sebagai anak? Ambil kerja untuk nak menjaga mak ayah yang sakit. Sebab tu Nabi hina sangat kepada mak bapak, kepada anak-anak yang sama sekali membebaskan diri dia daripada nak menjaga mak bapak dia. Tuan-tuan muslimin muslimat, macam mana cerita pula dengan mak ayah? Memang kita niat nak jaga mak ayah kita, tapi ada perbuatan yang mak ayah tu buat yang menyakiti hati anak, sampai anak terasa. Contoh, kes yang terlalu banyak saya jumpa, banyak sangat jumpa anak yang terasa hati dia jaga mak bapak dia sakit. Satu kisah yang lama dah ni, lebih 10 tahun. Saya ni adalah beberapa kisah yang saya akan ingat lah. Kisah anak-anak mengadu pasal masalah mak bapak ni. Masa tu tuan-tuan muslimin muslimat, ada seorang dalam program TV masa tu, dia tanya soalan masa tu. Dia tanya saya tak ingat dia tanya dekat mana masa tu, tapi ceritanya daripada tak silap saya, dia ada 12 orang adik-beradik ke 10 orang lebih kurang macam itulah. Anak lelaki 2 orang, 8 orang tu anak perempuan. Daripada 8 orang anak-anak ni, dia mengadu, ustaz, dia kata, dalam ramai ni, saya kena jaga mak saya, dia kata. Abang saya dah kahwin, kakak saya dah kahwin, tinggal saya jaga. Dia nak bongsu jaga kat rumah. Dia kata, apa ustaz? Saya tak kisah jaga mak saya kata. Saya tak kisah jaga mak. Cuma satu je yang saya tak tahan. Saya jaga mak saya, semua benda yang saya buat, semua tak betul. Semua salah. Itu tak kena, ni tak kena. Saya dah lah penat. Tuan-tuan, dia kata, saya dah lah penat. Abang kakak saya dekat rumah duk relax je. Saya kena jaga mak saya. Dah elok buat macam mana pun, semua tak elok, semua tak kena. Kasar sangatlah gitu gini. Sampai, dan mak ni pula jenis banding anak. Kau tengok abang kau tengok kakak kau. Mahu tak terasa hati anak tu kan? Tuan-tuan muslimin muslimat, pegang satu prinsip. Siapa yang jaga mak ayah yang sakit, biasa yang menjaga mak ayah sakit ni, hati dia juga sakit jaga mak ayah tu. Tu biasa macam itu. Memang ada benda yang tak kena dekat kita yang menjaga mak ayah. Siapa yang jaga mak ayah ni yang sakit, tak ada cerita manis-manis. Semua cerita yang tak manis semuanya. Ada yang tak kena pada pandangan mata mak bapak kepada kita sebagai anak. Tapi tak semua mak ayah lah kan. Okay. Tapi ceritanya tuan-tuan muslimin muslimat, ceritanya budak ni, sampai dia kata apa ustaz, dia kata, saya ni, dia kata dah malas dah ustaz, dia kata. Hati saya dah tak, dia taklah cakap pasal tak ikhlas, tapi terasa sangat. Terasa sangat. Mak dia cakap caci maki dia. Saya tak tahan caci maki tu ustaz. Tuan-tuan muslimin muslimat, apa Nabi cerita tentang anak-anak yang berbuat baik kepada mak ayah dalam keadaan mak ayahnya buat kezaliman kepada dia. Tengok tuan-tuan hadis Nabi kata, haddatsana Hajjaj qala haddatsana Hammad huwa ibnu Salamah an Sulaiman At-Taimi an Sa'id Al-Qaisi an Ibni Abbas an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala ma min muslim lahu walidani muslimani yusbihu ilaihima muhtasiban illa fatahallahu lahu Allahu babaini ya'ni minal jannah wa in kana wahidan fa wahid wa in aghdaba ahaduhuma lam yardallahu anhu hatta yarda anhu qila wa in zalamahu qala wa in zalamahu. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, tidak ada daripada seorang muslim yang mempunyai ibu bapaknya yang
kedua-duanya adalah Islam, di mana dia sabar terhadap kedua-duanya, yakni ibu bapanya, melainkan Allah membuka baginya dua pintu, yakni daripada syurga. Dan jika dia bersabar terhadap seorang, maka dibuka baginya satu pintu. Dan jika dia membuatkan salah seorang daripada kedua-duanya, yakni ibu bapanya, marah, maka Allah tidak sekali-kali meredainya sehingga salah seorang daripada kedua ibu bapanya itu meredainya. Lalu dikatakan kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, walaupun kedua-dua ibu bapanya menzaliminya, Ibn Abbas menjawab, walaupun kedua-dua menzaliminya. Tuan-tuan tengok hadis ni. Ibn Abbas cerita dekat kita macam mana anak dengan mak bapak. Dia kata, siapa anak yang jaga mak bapak dengan penuh sabar, dia punya marah tu sampai nak terkeluar, tapi dia boleh tutup mulut dia. Tak apalah mak aku, bapak aku, dia boleh sabar. Cerita sabar ni tuan-tuan, sampailah kepada kemuncaknya kepada anak-anak ni yang bila mak bapak buat hal. Mak bapak yang elok tak teruji kesabaran kita. Ni mak bapak yang buat hal, yang berak merata contohnya, yang makan pun merata ni. Dah duduk kat satu tempat tu, dia pergi ke tempat lain merata-rata dia makan. Itu belum makan meletak-letak macam itu. Itu belum cerita lagi yang tak larat nak bangkit, yang kita kena angkat pergi tandas. Belum cerita lagi yang kita cebok berak dia, sapu lap macam itu, mandikan. Penat buat macam itu. Penat kita mandikan dia, basuh berak semua. Tapi kita lah yang dicaci makinya. Atau biasa benda berlaku gitu tu. Tuan-tuan muslimin-muslimat, dia sampai ujian yang macam tu. Yang mulut ni nak kata apa, aku memang dah menyampah nak jaga ayah ni. Dia boleh tahan mulut tu tuan-tuan. Dia tutup mulut tu. Sebab ni bapak aku, ni mak aku. Teruk macam mana pun dia buat, takkan sama dengan mak yang terputus urat dekat perut dia melahirkan aku. Dia simpan sabar, dia simpan perkataan yang sepatutnya, yang dia rasa dia boleh luahkan tu, dia simpan dengan sebab sabarnya. Maka kata Nabi SAW, dibukakan baginya satu pintu. Kalau mak buat hal bermasalah, anak tu sabar, terbuka satu pintu syurga daripada ibu tu tadi. Kalau bapa pula, dua-dua terbuka pintu syurga untuk anak tu. Rupanya tuan-tuan muslimin-muslimat, siapa yang ada kedua ayah ibu yang masih hidup ke hari ini, itulah dua pintu syurga yang dimiliki pada hari ini. Pintu syurga yang tidak perlu dicari di tempat lain. Pintu syurga yang tidak perlu datang ke masjid untuk dicari. Pintu syurga tu berada di rumah kita sendiri. Kalau mak bapak tu kita jaga, itulah dua pintu syurga kita. Kalau seorang-seoranglah dekat situ. Tapi kata Nabi, jika anak itu tadi dia buat salah seorang daripada mak bapaknya marah, mak terasa hati, bapak terasa hati, betul bersepah dia berak, dia tak bercakap anak ni, tapi marah tu dengan cara dia buat kerja tu, merentak dia buat kerja. Tahulah tuan-tuan kan, dah berak merata, kau punya marah tu kau pergi ambil cara keras, hentak tu hentak ni, dia tak bercakap. Tapi benda tu menyebabkan ayah ibu terasa cukup. Apa kata Nabi SAW? Maka Allah tidak sekali-kali meredainya. Bila sampai Allah Ta'ala kata Allah takkan redha tuan-tuan, faham gini je, hari kiamat yang nak masuk syurga ni tuan-tuan, apa kata Allah dalam Al-Quran? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai hambaku jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembali kepada aku dalam keadaan aku redha kepada kamu, kamu redha kepada aku. Apa maksudnya tuan-tuan? Syarat nak ke syurga mesti dapat redha daripada Allah. Tapi malangnya anak ini, syarat nak dapat redha daripada Allah tergantung kuat letak redha mak bapak. Dia tak dapat redha mak bapak, malahan kebencian mak bapak
Sebab satu je, masa jaga mak bapak yang sakit tu dia merentak sikit. Kata Nabi SAW, nak settle macam mana yang terasa hati tu, sehingga salah seorang daripada kedua-dua ibu bapa tu redha balik pada anak. Maknanya anak tak ada cara lain. Bila mak bapak terasa, pegang tangan mak ayah, minta maaf. Nak dapatkan redha balik daripada mak ayah. Kalau tak, tuan-tuan muslimin muslimat, katakanlah kita jaga mak bapak kita yang sakit, setahun kita jaga dia. Sepatut setahun tu tuan-tuan, dah terbuka luas pintu syurga untuk kita. Luas terbuka pintu syurga untuk anak ni, dengan sebab jaga mak bapak yang sakit. Tapi masa dia jaga tu tuan-tuan, penuh rasa benci dengan mak bapak, dengan marah, dengan caci maki. Muslimin muslimat, dalam keadaan dia buat pahala dengan mak bapak dia, tapi sebab dengan perasaan benci, hilang redha mak bapak kepada dia, tertutup pintu syurga untuk dia. Rugi tak tuan-tuan? Sangat rugi. Macam kita bagi duit dekat mak ayah. Jenis mak ayah saya minta duit, kita bagi-bagi juga, tapi mulut kita, lepas ni mak tak payah minta lagi lah mak. Perkataan tu tuan-tuan. Asyik minta kat saya je mak, mintalah kat abang, mintalah kat adik. Benda tu terasa. Habis. Engkau buat benda baik, bagi pada mak ni benda baik ni, tapi buat dalam keadaan benci. Hilang redha mak bapak, habis tuan-tuan. Tuan-tuan, dalam hadis Nabi cerita tentang adab untuk bersedekah. Kalau kita buka surah Al-Lail. Surah Al-Lail ni tuan-tuan, kalau saya membaca tafsir surah Al-Lail, surah itu menceritakan tentang perihal Abu Bakar As-Siddiq, sebaik-baik manusia di muka bumi. Wa ma li ahadin indahu, apa kata Allah Ta'ala, dan tidaklah ada seorang pun di sisi Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala redha ni, illa bitira wajhi rabbihil a'la, yang bila dia buat sesuatu Allah Ta'ala redha dengan dia. Itu tuan-tuan muslimin muslim, Allah cerita tentang siapa? Tentang Abu Bakar As-Siddiq yang buat kebaikan yang Allah Ta'ala redha. Dan kebaikan disebutkan dalam surah Al-Lail, berinfak. Ulama tafsir menerangkan syarat berinfak. Syarat berinfak ni tuan-tuan, dalam surah Al-Lail diceritakan bagaimana Abu Bakar As-Siddiq diangkat darjatnya lebih daripada sahabat Nabi yang lain dengan sebab infak. Kenapa diangkat darjatnya dengan sebab infak? Sebab infaknya ayatazakka, infaknya itu dapat menyucikan hati dia. Makin dia infak, makin rendah diri kepada Allah. Makin dia infak, makin taat kepada Allah. Ulama jelaskan macam mana syaratnya yang infak itu boleh menyucikan hati. Satu syaratnya, infak itu dilakukan dalam keadaan orang itu taat kepada Allah Ta'ala. Dia infak dalam waktu yang sama, dia masih taat kepada Allah. Kenapa dihuraikan begitu tuan-tuan? Sebab hari ini nak beritahu berapa ramai orang yang bersedekah, berinfak, tapi dalam waktu yang sama dia masih melakukan maksiat. Berapa ramai orang yang berinfak, dia banyak sedekah, pakai seksi. Dia banyak sedekah, tapi banyak menunjuk pada orang. Dia banyak wakaf dekat masjid, tapi dia tak datang ke masjid, dia tak sembahyang. Infak dalam keadaan maksiat kepada Allah. Selama mana orang yang berinfak maksiat kepada Allah, takkan bersih hati dia, takkan bersih. Yang menakutkan, makin banyak diinfak, makin tertipu dia dengan infak. Dia rasa, oh aku ni infak dah banyak, boleh masuk syurga, tak sembahyang pun tak apa, tak tutup aurat pun tak apa. Ada pula jenis orang yang berinfak ni tuan-tuan, aku pakai seksi-seksi, itu hak aku lah, janji aku sedekah. Kau pakai jubah, ada sedekah tak? Itu lagi bahaya. Aku tak sembahyang duha pun, kaya juga aku. Tu ayat tu kan. Kau sembahyang duha setiap hari, kaya tak? Tuan-tuan, kau tak boleh nak kaitkan ibadah kau dengan kaya kau, tak boleh. Kau tak boleh nak kaitkan. Aku pakai seksi pun, sedekah aku banyak. Kau bagi sedekah tak? Tuan-tuan, makin dia bagi sedekah, makin kotor hati dia. Sebab Allah dah beritahu, sedekah yang bersih hati, yang dibuat dalam keadaan dia taat kepada Allah. Sebab tu bila nak infak sedekah ni, jaga betul-betul syarat nak sedekah. Ikhlas hati tu, jangan ditunjuk-tunjuk kepada orang.
Semayang jaga elok-elok, aurat jaga elok-elok, termasuk dengan mak bapak tadi ni. Kau nak buat baik dengan mak bapak kau sekalipun, memang kau bagi duit dekat mak ayah kau. Tapi bagi tu dalam keadaan kau benci, dalam keadaan terpaksa kau bagi, akhirnya mengundang kemurkaan mak bapak kau, yang sepatutnya kau boleh masuk syurga dengan redha mak bapak kau, dicampak dalam neraka sebab mak bapak kau marah kat kau. Redha Allah ala redha walidain. Redha Allah letak pada redha mak bapak. Wasakhullah ala sakhtil walidain. Dan kebencian Allah, murka Allah terletak pada murka mak bapak. Tuan-tuan muslimin muslimat. Kemudian apa lagi kata Nabi? Kata Nabi, kamu ni akan selesai bila mak ayah redha kepada kamu, Allah redha kepada kamu. Kerja kita tuan-tuan muslimin muslimat, sebelum matinya kita, semua anak mesti menghadap mak ayah sebelum mak ayah meninggal dunia. Mesti minta kemaafan daripada mak ayah, minta maaf daripada mak ayah, redha daripada mak ayah. Kemudian sahabat tanya dekat Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, kalau mak bapak tu buat zalim kepada anak macam mana? Mak bapak buat zalim kepada anak. Contoh, ada mak bapak sampai ambil duit anak, anak tak tahu pun. Dia curi duit anak, contoh. Ataupun ada mak bapak ni semayang pun tidak, asyik merokok aja. Ke masjid pun tidak, semayang pun tidak. Duklah beli dadah, duk main judi. Orang tanya dekat Ibnu Abbas, kalau macam ni cara mak bapak, nak kena taat juga ke? Nak kena buat baik juga ke? Apa katanya tuan-tuan? Qila wa in zalamahu. Macam mana keadaan kalau mak bapak tu zalim kepada kami? Qala wa in zalamahu. Kata Ibnu Abbas, sekalipun mak bapak itu zalim kepada engkau, sekalipun zalim kepada engkau, anak sama sekali tidak ada hak untuk nak derhaka kepada mak bapak. Tidak ada hak. Dia tak semayang, itu dosa dia dengan Allah Ta'ala. Dia mencuri, dia keluar rumah suka hati, dia buat maksiat, itu dosa dengan Allah. Tapi sebagai anak, wajib buat baik. Sekalipun kezaliman yang mak bapak tu buat, dia ambil duit kita sekalipun. Boleh tak nak menegur? Tegur, tak ada masalah. Yang tak boleh, tinggi suara tak boleh. Tinggi suara, apatah lagi marah, apatah lagi sampai mengalirkan air mata. Sebab caci maki anak, dia marah sangat dengan mak bapaknya, keluar semua benda yang tak sepatutnya. Hadir ni tuan-tuan muslim muslimat, nak beritahu dekat kita macam mana tingginya kedudukan mak ayah kita. Tinggi kedudukan mak ayah. Sebab tu dalam cerita mak ayah ni tuan-tuan muslim muslimat, jangan cerita masa mak bapak hidup. Masa dia mati dah meninggal dunia pun, tetap juga ada tanggungjawab anak kepada mak ayah. Tetap juga ada. Dah masuk waktu azan kan tuan? Belum lagi berapa minit ke tu? 4 minit lagi, 5 minit Tuan-tuan muslimin muslimat, sekalipun dia buat salah sekalipun macam itu, dia buat dosa sekalipun, itu dia dengan Allah Ta'ala. Sebab tu tuan-tuan muslimin muslimat, kita dengan kita ni akan diuji kita punya syurga neraka kita ni dengan orang yang paling dekat dengan kita. Antaranya isteri, suami. Ujian terbesar syurga neraka kita ni dengan orang yang paling dekat. Sama ada suami, isteri, anak-anak, mak ayah. Ini yang paling dekat. Dan semua ni duduk bawah tanggungjawab kita semua ni. Semua duduk bawah tanggungjawab kita. Once bila lepas saja mak ayah, lepas saja isteri, anak, yang lain insya-Allah boleh lepas. Tak lepas yang ni tuan-tuan, tak cerita pasal jiran lah. Tak cerita pasal jiran, masyarakat tak payah. Cerita dengan mak ayah cukup. Sebab tu tuan-tuan, cerita dengan mak ayah ni, sekalipun mak ayah dah meninggal dunia, takkan berhenti lagi tanggungjawab anak kepada mak ayah. Apa tanggungjawab anak-anak kepada mak ayah yang mak ayah dah meninggal dunia? Satu, hutang wajib selesaikan. Cari apa cara sekalipun. Saya baru ni tengah hadap satu kes. Bapak dah meninggal lah. Orang jumpa anak ni. Jumpalah mak tu. Beritahu. Ni nak beritahu ni, laki kau berhutang kami. Terkejut mak tu bila dengar hutang tu. Dia orang susah. Orang susah ni tuan-tuan, kalau hutang tu belas-belas ribu pun dah kira banyak dah. Orang susah. Orang kampung. Jenis yang
Mak tak bekerja, harap dekat anak-anak. Anak pula lebih kurang je. Sampai cerita hutang tu dekat anak-anak. Tak settle hutang bapak engkau ni, tergantung rohnya nak bertemu dengan Allah. Tergantung je kat langit. Allah takkan terima sampai naik ke langit. Selagi mana orang yang bagi hutang tu reda. Ceritanya orang yang bagi hutang tu, dia tak reda. Dia suruh bayar balik. Belas ribu punya hutang. So nak tak nak, anak-anak kena kongsi duit. Settlekan hutang mak ayah. Sebab tu, lepas mati mak bapak, benda pertama, settlekan hutang dulu. Pertama, settlekan jenazah dululah. Hutang selesaikan. Lepas selesai hutang, tuan-tuan muslimin muslimat, tengok dulu, ada tak dia bernazar? Nazar, ada tak nazar apa-apa? Contohnya, dia bernazar nak pergi haji, contohnya kan. Tak dapat. So, buat badal haji untuk dia. Contohnya cinta. Ada niat yang dibuat yang tertangguh, settlekan. Tengok jugalah benda yang boleh buat, yang diharuskan buat, yang tak diharuskan tak boleh. Yang ketiga, doa dengan mak bapak jangan berhenti. Muslimin muslimat, kalau kita sebagai bapa sekalipun, sebagai mak, kita juga sangat berharap nak berdoa untuk kita. Tuan-tuan, ayah ibu semua, kenapa ayah ibu kita perlukan doa kita? 3 sebab, tuan-tuan. Pertama, Nabi sebut, idza mata ibnu Adam in qata'a amalu ila min salas. Bila mati anak Adam, terputus semua melainkan 3. Pahala semua terputus melainkan ada 3 pahala sampai dekat mak bapak. Antaranya apa? Anak yang soleh yang berdoa untuk mak ayah. Sebab tu doa anak akan menerangkan kubur mak ayah dia. Hadis kedua, Nabi kata ada 5 perkara. Bakhin khamsun ma'athqalahunna fil mizan. Ada 5 perkara, siapa yang buat benda ni, Allah akan memberatkan timbangan pahalanya. Antaranya zikir la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah. 4 zikir ni jangan tinggal setiap hari baca. 4 zikir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, kata Nabi, akan memberatkan timbangan al-mizan kita. Yang kelima, kata Nabi, mak bapak yang reda dengan anak-anak yang soleh meninggal dunia, Allah juga akan beratkan timbangan pahalanya. Maknanya, tuan-tuan muslimin muslimat, sebelum kita mati, pastikan anak yang tinggal itu adalah anak-anak yang soleh, yang jaga solatnya. 3, hadis Nabi kata, sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautih. Baik, kita sambung sikit lepas ni, insya-Allah. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat, Nabi sebut dalam hadis, sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautih. 7, kata Nabi. Sab'un yajri lil 'abdi, ada 7 amalan yang mengalir pahala kepada hambanya selepas kematiannya di dalam kubur. Nabi kata ada 7 amalan. Lepas orang tu mati, amalan tu mengalir pahala masuk ke lubang kubur. Maknanya dia punya pahala tak berhenti. Ini namanya pencen kubur, nama dia. Banyak kita dok mikir pencen lepas bersara, lepas retire, pencen dapat duit EPF ke apa ke. Tapi Nabi beritahu yang ni lagi besar. Lepas mati, pahala mengalir. Ada 7 amalan. Saya nak sebut yang ke-7 ni, tuan-tuan. Au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautih. Antara pahala yang mengalir masuk ke lubang kubur selepas kematian seseorang, bila mana mak bapak meninggalkan anak-anak, taraka walidain. Mak bapak tinggalkan anak-anak, anak tu sewaktu hidupnya sentiasa angkat tangan dia berdoa, Allahumma ighfir lana zunubana wa liwalidina. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau ampunkanlah dosa mak ayah aku, ya Allah. Kau ampunkan dosa mak bapak kami, ya Allah. Doa yang tak putus-putus keluar daripada mulut anak, ampunkan dosa kami, dosa mak ayah kami, ya Allah. Kata Nabi SAW, selama mana anak tu berdoa agar Allah ampunkan dosa, selama itulah apa berlaku dalam kubur mak ayahnya terang benderang, tuan-tuan. Terang benderang kubur mak ayah. Kubur tu kita nampak lebar 3 kaki, sempit kan, dalam 7 kaki.
Tapi sebab anaknya rajin sembahyang kat masjid, lepas sembahyang berdoa, kubur tu diluaskan seluas mata memandang. Bercahaya-cahaya kubur mak ayah. Tuan-tuan, mak ayah kita yang dah meninggal dunia hari ni, dia harap daripada kita, mana doa anak-anak aku, dia kata. Sama juga kita. Kalau kita mati nanti pun, kita juga harapkan anak berdoa untuk kita. Tapi pastikan sebelum kita mati ni tuan-tuan, anak dah well prepared, sentiasa berdoa untuk kita. Itu sebab saya banyak sebut untuk diri saya juga, tuan-tuan, kita kena kenang-kenang anak kita ni. Kalau sehari dua ni kita mati, apakah anak kita ni akan menggantikan tempat kita sujud dalam masjid ni? Apakah anak kita dah terbiasa dengan doa, dengan solat-solat, dengan puasanya? Push dekat situ tuan-tuan. Sebab pencen yang tak berhenti, pencen pahala kubur yang tak berhenti, datang daripada anak. Sebab tu anak ni tuan-tuan, harta yang sangat besar. Sangat besar anak ni. Lagi banyak anak ni lagi bagus. Tapi dengan syarat anak yang berkualiti lah. Anak seorang tu berkualiti. Anak 5 orang, 5 berkualiti. Lagi-lagi anak perempuan tuan-tuan. Anak perempuan ni, Nabi sebut spesifik dalam hadis. Siapa ada 3 anak perempuan, dia didik anak dengan penuh sabar. Dia jaga aurat anak perempuannya. Bapa sebagai pelindung kepada anak dia. Dia ambil berat tentang anak perempuan dia. Kata Nabi SAW, wajib bagi bapa ini syurga untuk dia. Bila Nabi kata wajib bapa di syurga, haram bapa dia masuk neraka. Anak perempuan dia menjadi perisai kepada mak bapak dia. Perisai daripada disambar api neraka. Cerita Nabi sebut begini, kenapa tuan-tuan? Sebab dulu zaman jahiliah, orang jahiliah tak suka anak perempuan. Sebab anak perempuan ni pada orang Arab jahiliah ni buat benda buruk untuk keluarga. Perempuan jahiliah semua orang tahu, jadi pelacur, jadi perempuan zina. Sebab tu mak bapak zaman jahiliah dapat anak perempuan sampai sanggup bunuh anak perempuan. Sanggup tak keluar rumah, malu. Tapi bangga dengan anak lelaki. Datang Islam tuan-tuan, datang Nabi sebagai Rasul, Nabi perbetulkan pandangan orang tentang anak perempuan. Sampai Nabi kata, siapa ada anak perempuan, Allah angkat darjat kedudukan kau. Tapi spesifik anak perempuan, Nabi nak beritahu, anak perempuan ni, bapak lah sebenarnya sebagai pelindung. Ada part mak jaga, mungkin tentang haid, mak lah jaga kat situ. Tapi pelindung ni tuan-tuan, pakaian anak perempuan kita, adab akhlaknya duduk pada bapak. Sampaikan kata Nabi, bapak tu tadi wajib bagi syurga kalau dia sabar dengan anak. Sahabat tanya, kalau 2 anak perempuan, 1 anak perempuan macam mana? Nabi kata, 2 anak perempuan ke 1 anak perempuan, tetap juga anak perempuan itu jadi perisai kepada mak bapak dia. Sebab tu tuan-tuan, push anak kita untuk berdoa untuk kita. So sebagai anak yang dah mati mak ayah, jangan lupa berdoa untuk mak ayah. Dan antara tanggungjawab anak yang dah kematian mak ayah, sambungkan silaturahim dengan ahli keluarga, dan sambungkan silaturahim kawan-kawan kepada ayah ibu kita. Kawan mak ayah kita mungkin ramai, tapi ada seorang dua tu yang rapat. Antara akhlak sebagai anak, dia hendaklah menyambung silaturahim kawan-kawan kepada mak ayahnya. Dan mudahan tuan-tuan muslimin muslimat, siapa yang ada mak ayah, berlumba-lumbalah kita nak berbakti dengan mak ayah kita. Sangat berbaloi duit tu habis dengan mak ayah. Sangat berbaloi, penat kita, mengantuk kita untuk mak ayah kita. Ya, ingat tuan-tuan, setiap masa ayah ibu kita yang masih hidup menunggu suara kita, menunggu panggilan telefon daripada kita, tanyalah khabar. Sempurnakan apa yang sepatutnya buat mak ayah kita. Dan pastikan kalau mak ayah kita meninggal dunia, dia gembira, seronok dengan anak-anak yang berbuat baik kepada mak ayah. Dan hati-hati ya, jangan sama sekali buat benda yang menyebabkan mak ayah terasa hati cukup dah. Belum cerita marah, belum cerita menangis, terasa hati cukup. Ambil pengajaran bagaimana cerita Juraish yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan sebab dia ni tak ikut, adalah benda yang dibuat dengan ibunya. Cerita tu tuan-tuan, kita cerita kuliah akan datang nanti insya-Allah.
Tuan-tuan, insya-Allah pada musim haji akan datang ni, insya-Allah saya akan buat jemaah untuk menaikkan haji dengan visa furoda mujamalah lah. So siapa nanti saya akan bagi klaim Ustaz Zuhairi nanti. Saya akan buat jemaah insya-Allah bersama dengan Zahafiz Travel insya-Allah. Untuk buat jemaah menaikkan haji tahun ni insya-Allah Siapa nak nanti saya akan bagi klaim pada Ustaz Zuhairi insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tashba' wa min nu'ayl istajabu lah rabbi ja'alna muqimas salah min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ya Allah, jauhilah kami dari ilmu tidak bermanfaat, hati tidak khusyuk, nafsu tidak puas dan doa yang tidak dimakbulkan. Allahumma ya Allah, jadilah kami ini hamba-Mu yang istiqamah melaksanakan ibadah solat berjemaah di rumah-Mu ini sampailah kami mati ya Allah. Termasuklah zuriat kami, anak-anak cucu kami dan seluruh umat Islam. Allahumma ya Allah, kurniakanlah kami sebagai anak yang dapat berbakti kepada ayah ibu kami ya Allah, sama dia masih hidup telah kembali kepada-Mu ya Allah. Jadikan juga anak-anak kami ya Allah anak yang salih dan salihah, anak yang taat kepada-Mu ya Allah, anak yang taat kepada kami juga ya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.